Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama dengan Ustazah Nur Syuhada. Hari ini kita akan tengok pelajaran 21 iaitu wuduk dan syarat kesempurnaannya untuk pendidikan Islam tingkatan 1. Yang ada buku teks, boleh rujuk buku teks muka surat 119. Okey, yang pertama kita pergi kepada maksud dan hukum wuduk. Maksud wuduk dari segi bahasa iaitu bersih, elok dan berseri. Manakala wuduk dari segi istilah iaitu membasuh anggota tertentu beserta niat. Hukum wuduk terbahagi kepada dua iaitu wajib dan sunat. Wuduk menjadi wajib apabila kita hendak menunaikan solat dan tawaf. Yang kedua, wuduk menjadi wajib apabila kita hendak memegang atau membawa mushaf Al-Quran. Kemudian, kita tengok kepada sunat. Wuduk menjadi sunat ketika kita berhadas kecil. Yang kedua, ketika kita hendak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, ketika kita hendak melaungkan azan dan iqamah. Kita tengok kepada cara berwuduk. Yang pertama, membaca basmalah iaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, membasuh dua tangan hingga ke pergelangan tangan. Berkumur-kumur, memasukkan air dan menyedutnya ke dalam hidung, iaitu dipanggil sebagai istinsyaq. Kemudian mengeluarkan air dari hidung, iaitu istinsar. Niat. Kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu kepala, menyapu kedua-dua telinga, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali, tertib iaitu mengikut turutan, kemudian membaca doa selepas berwuduk. Okey, boleh lihat di sini kotak yang berwarna hijau iaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu kepala, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali dan tertib. Ini adalah rukun wuduk. Manakala kotak yang berwarna kuning iaitu membaca basmalah, membasuh kedua tangan hingga ke pergelangan tangan, berkumur-kumur, memasukkan air dan menyedutnya ke dalam hidung, mengeluarkan air dari hidung, menyapu kedua-dua telinga dan membaca doa. Ini adalah perkara sunat ketika berwuduk. Okey, jom kita lihat video cara-cara berwuduk. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan. Sunat membasuh telapak tangan hingga ke pergelangan tangan dengan membersihkan celah-celah jari tangan kanan serta kiri sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur. Sunat berkumur-kumur sebanyak 3 kali bagi membersihkan mulut daripada sisa-sisa makanan. Membersihkan hidung dengan air. Sunat memasukkan sedikit air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali bagi membersihkan hidung daripada sebarang kotoran. Membasuh muka dari anak rambut ke dagu dan telinga. Wajib membasuh muka dari anak rambut hingga ke dagu dan dari batas telinga kanan hingga ke batas telinga kiri sambil berniat. Nawaitu raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala. Kemudian, barulah sambung menyapu air ke muka sehingga genap 3 kali.
Membasuh kedua tangan hingga ke siku. Wajib membasuh kedua tangan kanan dan kiri hingga ke siku sebanyak 3 kali. Menyapu sebahagian kepala dengan air. Wajib menyapu sebahagian kepala dengan air sebanyak 3 kali. Jika menyapu pada keseluruhan kepala, ia menjadi sunat. Membasuh kedua cuping telinga. Sunat membasuh kedua cuping telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Gunakan jari untuk menyapu kedua belah cuping telinga dengan air secara serentak. Membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Wajib membasuh kedua belah kaki kanan dan kiri dengan membersihkan celah-celah jari kaki hingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Setelah selesai berwudu, disunatkan membaca doa selepas wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, dah lihat video cara berwuduk tadi? Boleh kita sambung lagi? Jom bersama Ustazah semula. Lihat pula kepada perkara makruh ketika berwuduk. Yang pertama, menggunakan air secara berlebih-lebihan. Membasuh atau menyapu melebihi 3 kali. Berkumur-kumur atau beristinsyak melebihi 3 kali. Mendahulukan anggota kiri ketika membasuh tangan dan kaki. Menampar air ke muka ketika membasuh muka. Dan mengelak anggota wuduk selepas berwuduk. Okey, di sini ada 6 perkara makruh ketika berwuduk. Kita pergi pula kepada perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Yang kedua, tidur dengan cara tidak tetap punggung ke lantai. Yang ketiga, hilang akal dengan sebab pitam, mabuk, gila atau sakit. Yang keempat, menyentuh lingkaran dubur dengan tapak tangan atau perut jari. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan atau perut jari. Yang keenam, bersentuhan kulit di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Ini adalah 6 perkara yang membatalkan wuduk. Okey, kita lihat kepada penemuan saintifik dalam amalan berwuduk. Yang mana apabila berwuduk, seseorang akan membasuh mulut, hidung dan muka. Ketiga-tiga tadi adalah anggota yang sering terdedah kepada ancaman kuman. Contoh kuman antaranya ialah yang pertama, Staphylococcus epidermis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumonia. Yang mana ketiga-tiga kuman ini akan menyerang paru-paru daripada rongga pernafasan. Apabila berwuduk, anggota badan bersih dan selamat daripada sebarang kuman dan penyakit yang bahaya. Dan kulit akan menjadi lembap dan mampu mengawal kestabilan suhu badan. Menurut kajian juga, pusat saraf manusia yang paling peka berada di bahagian tangan, kaki dan dahi. Pusat saraf tersebut akan menjadi segar apabila kita membasuhnya. Kemudian kita pergi kepada hikmah berwuduk. Hikmah berwuduk yang pertama iaitu membersihkan anggota badan dan menjernihkan rohani. Yang kedua, memberikan ketenangan, kesegaran dan mengawal perasaan marah dan tekanan.
Yang ketiga, mengambil wuduk di rumah sebelum ke masjid dapatlah menambah kesempurnaan solat. Yang keempat, menambah keimanan dan keyakinan kepada hari akhirat. Yang kelima, mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluar dosa daripada basuhan wuduk. Dan yang keenam iaitu kawasan basuhan wuduk akan bercahaya pada hari akhirat. Okey, untuk itu sahaja pelajaran kita pada minggu ini. Jika ada persoalan, boleh ajukan pada Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.